Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kubu untuk Rabu ini kita bentang tentang what is property. Proudhon dari Faisal Ahmad. Dipersilakan. Ya. Tak jumpa lah pula Ipang ni. Apa nama dia? Kosong aku. Cara kalau nak cantik ni cara dia ni yang belakang kan. Kalau dia silikon. Itu silikon kan. Okey, selamat sejahtera, selamat datang. Hari ini saya nak cerita mengenai Pierre Joseph Proudhon. Proudhon ni dia seorang mutual anarkis lah kan. Dia percaya pada mutual lah. Mutual tu maknanya dia dalam kategori apa orang panggil, dia bukan individualis tau, dia socialist. Dia yang bersosial. Mutual lah. Dalam mutual tu ada banyak lah. Dia macam ada apa panggil, syndicalism, anarcho-syndicate, apa tu, mutual, macam-macam lah Tapi yang ini dia memang Proudhon ni memang mutual lah. Dan dia, kalau tengok Proudhon ni sebenarnya dia antara social anarkis yang awal. Dia paling awal. Dia lagi awal. Sebab pemikiran Bakunin pun dengan pemikiran Kropotkin, Kropotkin dia komunisme, anarkisme Dia dua-dua orang tu memang dipengaruhi oleh Proudhon lah. Dia ni lebih kurang lagi awal lagi lah. Bahkan Marxis pun sebenarnya ambil balik dia. Sebab buku dia lagi awal daripada Karl Marx, Das Kapital tu. Buku dia pasal cuma cara dia terangkan tu berbeza lah Tapi bila kau tengok point yang dia cerita tu lebih kurang sama dengan apa Karl Marx. Ambil contoh surplus value lah. Karl Marx dia dapat explain dengan lebih tepat. Bukan lebih tepat, maksud saya lebih mudah lah. Bahasa yang lebih mudah lah Kalau macam Proudhon ni, kalau baca, sebenarnya saya terus terang, saya baca separuh je buku tu. Sebab saya semak kepala, memang dia punya English memang klasik. Jadi bila dia terjemahan pula yang saya ambil daripada Benjamin R. Tucker bukan yang Cambridge punya. Cambridge punya English lagi senang lah. Pantek ni baru sampai rupanya. Aku tak sure ini aku boleh buat ke. Oh ya ke? Kau nak? Ni cerita apa ni? Dia baru sampai lah. Dia sorry minta maaf sebab dia kawan saya jadi saya celebrate ni. Gay tua pun ada. Tak. Lagipun sebab lah baru start je. Sebab tadi ada geng-geng SB kan. Jadi Proudhon ni dia cerita pasal termasuk terus kalau nak ambil buku Proudhon ni, kau boleh ambil dekat macam leadcom.organisation ni.org ataupun kat Anarchy Archive ataupun kat Anarchy Library lah. Boleh ambil buku tu percuma lah sekarang tapi siapa rajin Perina. Kemudian property yang dimasukkan oleh Proudhon kat sini adalah seperti, bukan macam neoklasikal ataupun liberal faham pasal property. Dia berbeza sikit. Yang masukkan Proudhon kat sini, property dia adalah tuan tanah, landlord. Kemudian buku ni kalau bila kita simpulkan sebenarnya dia ada 3 bahagian tau. Tapi yang bahagian ketiga saya tak berapa nak faham jadi saya faham yang pertama yang kedua. Pertama dia ketidakadilan pemilik property yang membawa kepada penindasan orang lain semata-mata yang mahu keuntungan yang berasaskan greed dengan profit. Dan dia kata kat situ dia memang cakap property is theft tu banyak Kemudian yang satu lagi mewujudkan hubungan sosial berautoriti yang menindas. Yang ketiga dia cakap pasal dia predict future tau. Macam mana masyarakat akan datang macam zaman kita kononnya kita ni semua merdeka maknanya kapitalisme tu dah habis lah. Tapi dia salah lah, kapitalisme lagi teruk, lagi kuat lah kat situ lah. Jadi tapi ini prediction masa zaman dia lah, awal 1800 1840 tak silap saya.
Kemudian idea property ni sebenarnya telah diamalkan sebelum era imperialisme ya. Macam yang saya selalu bincang kan, kalau ni kawan saya Anas, kita cakap idea konsep kan yang dulu punya dia orang kan, kalau kau buka tanah kat situ, kau buka tanah dekat satu kawasan tu kan, kau yang bangunkan apa semua tau. Jadi itu kau tuan punya tanah kan. Jadi maknanya bukan tau, kau orang kota baru kan, tiba-tiba kau ada tanah dekat Johor Bahru, orang lain buka apa semua. Konsep tu tak ada zaman dulu tau. Jadi kan kapitalism ni yang bawa benda tu, maknanya kau boleh own tanah yang mana kau sendiri tak duduk. Jadi zaman-zaman dulu tu absentee ownership. Absentee ownership. Dulu tak ada benda tu. Dia punya ni absentee tu maksudnya kau tak ada kat situ. Tapi itu property rights kau. Benda tu datang masa era liberalism dengan enclosure of the commons. Dia datangkan dengan paksaan. Jadi yang itu yang dicakap dari segi Karl lah, tak ada lah dalam buku Proudhon. Tapi memang tak ada benda tu. Yang bila datang kapitalism baru buat benda-benda macam ni. Maknanya kan kau boleh owning tempat yang kau tak ada kat situ. Masa teknikal dia dipanggil apa? Apa nama? Primitive accumulation. Primitive accumulation ni benda yang natural. Kalau macam kamera ni kena ada labor dengan kapitalis buat kamera baru ada kamera. Primitive accumulation ni benda contohnya tanah ni dah ada dah. Tuhan dah bagi jadi alam dah ada kan. Macam mana tanah tu suddenly tanah yang sedia ada tu boleh dimiliki oleh certain benda tu dia panggil primitive accumulation. Dia accumulation macam capital accumulation tapi dia primitive accumulation. So benda yang actually available to everybody secara natural suddenly dimiliki oleh entiti tertentu. Benda ni the birth of capitalism datang benda tu. Okey. Anak lepas orang soal jawab baru kau cakap. Okey. Tapi sebenarnya apa yang dia cakap tu ada pun dalam buku tu. Lebih kurang cuma bahasa dia lain, dia tak panggil cognitive lah, apa primitism, apa semua tu, cuma dia bahasakan dia kat sini dia ambil feudal. Dia kata kan feudal system. Dia buat secara apa orang panggil lebih general lah. Marxis lebih cepat, lebih tepat. Kita sembang. Nak dengar ni. Pasal tu jual tanah. Nah, kau cakap. Aku cakap dengan dia. Kemudian bagi beliau, kalau kemilikan properti itu menjamin kemerdekaan seseorang, liberty kan, macam liberal, dia akan bawa macam dia cakap tadi, yang bawa benda kan, memang betul. Memang dia cerita liberal, dia datang, dia bawa, dia kata kan, bila kau milik tanah, kau seorang yang merdeka, liberty. Tapi dia sebenarnya kan, itu tipu daya liberal ni tau. Yang merdekanya hanyalah owner. Bekerja tak merdeka pun, kau ikut cakap dia. Ini beza dia lah. Kalau apa sosialis, apa yang Marxis, dia percaya kepada apa orang panggil, kena ada authority untuk menguruskan orang bawah. Tapi untuk anarkism dia lain. Dia maknanya semua orang sama, dia panggil mutual lah. Bagi beliau, kalau memilikan properti itu menjamin kemerdekaan seseorang, membawa kepentingan ke atas seseorang. Ia sepatutnya adil untuk semua orang, bukan hanya pada pemilik sahaja. Sampai sekarang kritikan beliau terbukti benar, di mana golongan yang mempertahankan idea properti akan selalu konflik dengan kepentingan diri sendiri dan juga prinsipal hipokrasi dan logik. Kemudian beliau membezakan macam Proudhon ni kan, dia bezakan tau property ni tau kepada dua, iaitu satu property, satu lagi possession. Property yang dimasukkan kat situ sebenarnya dia lebih kepada macam eksploitasi dari seorang manusia ke atas manusia lain yang bersifat authority atau tuan dan berdasarkan hak untuk menggunakan tenaga buruk orang lain. Masuk dia kat situ, property yang masuk kan, tanah kau tu bila orang pakai, dia ada hak untuk exploit orang. Tapi memang ini kritikan daripada Proudhon lah. Sebab tu dia bagikan pada dua. Kemudian possession dia atau kemilikan pula adalah orang yang menggunakan resource untuk mengawal dia, berdasarkan kerjasama antara pekerja atau artisan yang bekerja sendiri. Dia bagikan dulu lah. Property ni dia kritik, possession ni yang sepatutnya ada lah. Dia cakap berdasarkan scientific socialism, sebelum diterangkan oleh Karl Marx kan, yang surplus value. Okey, sekarang saya akan ceritalah pasal surplus value. Whoever levels become a proprietor
And when I say proprietor, I do not mean simply as do I hypothetical economist, proprietor of his allowance, his salary, his wages. Maknanya kan, proprietor owner tau. Owner tuan tanah, dia berhak tentukan kau punya allowance, gaji ataupun salary lah kan. Maknanya owner ni dia berhak tentukan sebenarnya. Sebab tu dia tentang benda ni kan. I mean proprietor of the value he creates and which the master alone profits. Maksud dia kat situ pula kan, kalau macam bagaimana terangkan buruh lah kita ambil lah senang cerita yang macam industri kapal sawit lah. Ni kan, industri kapal sawit. Industri kapal sawit dia untung berjuta-juta, tapi dia takkan mampu untuk menghasilkan berjuta-juta tu kalau tak ada pekerja. Kalau tak ada pekerja, macam mana boleh kata hak dia? Kalau kata hak dia seorang lah buat. Tapi bila dia exploit pekerja yang kerja teruk, panas-panas apa semua, bila time hasil dia seorang je yang boleh keuntungan, tak nak kongsi keuntungan hasil tu dengan pekerja. Sedangkan pekerja yang menghasilkan pertanian tu lah. Jadi supply value tu adalah masa dan tenaga yang digunakan oleh pekerja untuk tanam pokok tu, untuk siram ke, untuk apa orang panggil, tebang-tebang buah kelapa sawit tu apa semua. Untuk dia maintain pertanian. Yang itu dipanggil dia punya supply value, masa dan tenaga dia lah. Tapi bila kat situ owner ni akan exploit kan, dia akan bagi gaji yang rendah kan, dan keuntungan yang banyak untuk dia. Ada faham sikit tak supply value Pekerja juga telah menjual masa tenaganya kepada tuan punya tanah dan harga yang lebih rendah di atas tuntutan keperluan pekerjaan. Perbezaan antara untung dan masa dan tenaga pekerja itulah yang dipanggil supply value. Bagi production, untuk mewujudkan free society, property tadi perlu diurus secara kolektif dan tidak dibagi-bagikan. Maknanya tanah tu semua orang kongsi. Dia ada sedikit persamaan dengan komunisme. Tapi dia yang buatkan dia berbeza nanti saya akan cerita lah. Dia lebih kurang sama je sebenarnya. Sebab anarki dengan komunisme ni kalau ikut betul macam saya faham anarki ni beza dengan komunis satu je. Komunis ada ketua, anarki tak ada ketua. Bukan. Beza dia di period of transition. And communism different. Itu dia Toward achieving communism. Itu satu hal lagi. Itu je beza. Tak memang betul pun. Bukan debate. Memang dia cakap tu, macam aku cuma beza dia antara yang membezakan not only economic state dan juga cara kau menguruskan benda tu. Transition dia towards communism. Bila communism government dah tak ada duit, dah tak ada apa, dah tak ada. Tapi towards that, macam kalau anarkis, once capitalism collapse, terus kira achieving. Dia tak ada social, dia tak ada Vanguard Party apa semua, dia tak ada tu. Dia tak ada yang kata socialist state terus pergi communist state tau. Macam dia terus macam tu. Kalau kita macam anarkis, dia terus pergi ke komunisme punya state. Lepas tu tak ada siapa yang memiliki, kalau konsep yang macam Proudhon cakap, tak ada siapa yang jadi pemilik eksklusif tanah tu. China dah buat. Jadi kalau macam orang Malaysia kata liberal atau kapitalis kata tak boleh buat, tapi China dah buat sampai sekarang kan. Kaum pekerja mestilah mengurus sendiri pengurusan yang dipilih di kalangan pekerja oleh pekerja sendiri. Konsep ini adalah hasil dari tenaga buruh oleh pekerja sendiri tanpa master. Ini yang cakap tanpa master. Master ni owner lah, orang yang kontrol, di mana setiap hasilnya dikongsi bersama. Tak ada siapa yang berbeza lah. Maknanya tak ada engkau supervisor kau dapat banyak. Sedangkan supervisor dapat gaji pun sebab dia tengok orang lain buat kerja pun. Sama je kan. Jadi dia, cara pembahagian dia sama je, sama rata. Sebab takkan datang keuntungan kalau kau tak petik pokok buah kelapa sawit tu. Takkan ada kan. Jadi dan takkan ada nak mudahkan dia ke petik buah kelapa sawit tu, dia perlu supervisor ke apa semua kan. Itu hierarki lah. Tapi kalau macam dalam anarki, dia tak ada hierarki. Semua orang buat kerja yang sama lah. Berbeza dengan state komunisme yang memiliki ketua buruh untuk menguruskan
dengan penuh banyak peraturan yang dimuktamadkan. Macam komunisme yang apa yang macam si Anas cakap tadi, dia lebih ada peraturan dia. Kau kena ada rules, certain rules yang muktamad. Maknanya kau kena follow the rules lah. Kalau macam anarkis punya ni pula, dia tak ada rules. Maknanya dia sentiasa fleksibel. Dia tak ada macam waktu bekerja ke apa ke tu semua, dia tak ada. Dia berdasarkan mutual, kerjasama, perbincangan yang direct. Berbeza dengan state communism, idea Proudhon sama seperti dia, asal dia daripada Peter Kropotkin di dalam libertarian communism atau anarcho-communism di dalam konteks mensosialkan tanah dan means of production. Lebih kurang sama je. Beliau mewujudkan sintesis komunisme dan property, a union yang lebih merdeka dengan terma liberty sebagai third form selain daripada capitalism dan state socialism. Yang ini macam dia tak panggil kat dia tak bahasakan diri dia anarki tau, dia panggil libertarian. Dia punya tu. Proudhon. Dia lebih ada libertarian sebab Kita bezakan libertarian yang kau cakap tu dengan libertarian ideas yang sekarang. Ya. Itu kejap lagi lah, itu memang pundek lah yang Zarul punya idea libertarian tu lah. Okey, penindasan despotism. Tapi kemalas nak cakap. Tapi tunggu dulu. Sebab aku penat. Proudhon berpendapat properti menceroboh kesamaan dengan hak eksklusif dan menambah lagi keuntungan melalui penindasan despotism di atas kemerdekaan. Kan? Maknanya bila kau takkan mencapai cecah liberty kan bila ada despotism. Despotism ni penindasan tau. Property tu kan, bila orang buat keuntungan, dia takkan mencapai kemerdekaan. Sebab tu dia macam Proudhon dia cakap, property is theft, abolish property. Biar semua orang tak ada. Kan, maknanya semua macam ada. Kalau macam state socialism, dia state boleh guna milik tanah tu. Kalau macam komunisme, rakyat yang guna atas nama milik komuniti tu lah, komun. Penerangan kapitalisme telah mewujudkan sesuatu yang dilihat. Ini yang cakap natural atau semula jadi tuan tanah ni berhak impose undang-undang dia sendiri atas tanah yang dimiliki seperti mengaut keuntungan. Kalau kita tengok biasa kita dengar kalau kita pergi jumpa orang biasa yang tak tahu apa ke kan, dia cakap kan, dah tanah tu dia punya, dia berhak untuk melakukan apa-apa saja. Betul tak? Kita selalu dengar kan. Macam kau dia nak bayar gaji, dia punya hak lah apa semua, berapa banyak yang dia nak sebab dia punya, tuan punya. Iaitu adalah kapitalisme. Apa yang dirahsiakan adalah tuan punya tanah tidak akan dapat mengaut keuntungan tanpa tenaga buruh. Dia tak nak cerita pasal untung kan. Lepas tu tengok Sandabi berapa untung banyak. Banyak mana? Million. Sedangkan bukan dia orang yang buat kerja petik-petik berjadah semua tu. Hasil yang sepatutnya dibagikan sama rata tidak diberi, dan ini juga mewujudkan jurang lebar kayu miskin yang sangat buruk impaknya pada masyarakat. Bagaimana mungkin kemerdekaan untuk seseorang memiliki keuntungan? Okey, kalau dia patut kan, bila dia orang kata ini hak masing-masing yang bebas untuk memiliki tanah, lepas tu untuk tetapkan harga gaji lah apa semua, untuk menindas kaum pekerja, itu adalah kemerdekaan. Bagaimana nak panggil benda tu kemerdekaan, tapi kemerdekaan tu hanya untuk owner je, bukan untuk kaum pekerja. Ada faham tak? Bahagian terakhir buku ini tidak berapa aku faham. Macam aku cakap tadi lah, aku tak berapa faham ni yang belakang kali tu. Sebab dia buat ramalan masa depan berdasarkan animal sociability. Aku cakap apa jadahnya nak samakan dengan animal sociability tau. Rupanya kan, dia lebih kepada dia ada ambil kat situ, dia ada tulis Darwinism kan. Cuma apa yang dia predict tu sebenarnya tak jadi tu. Tak jadi tau. Maksud aku, sekarang ni kita lihat kapitalisme lagi kuat pun, bukannya tak ada macam yang dia cakap. Dia cakap dah tak ada lah zaman ni kan, at the end of the century kan, dah tak ada benda ni. Tapi kita dah hidup dah abad lain pun benda tu lagi kuat. Maknanya kapitalisme makin kuat. Idea Proudhon sebenarnya mempengaruhi revolusi anarkis yang lain seperti Bakunin, Kropotkin, malah termasuk juga golongan Marxis kan. Dia penerangan supply value dia tu macam supply value tadi lah. Sebab dia supply value dia terang panjang tau, bukan sikit-sikit punya muka surat, sampai tak tahu lah, saya pun semak nak baca lebih kurang 80 muka surat kan. Saya semak gila yang itu.
Tapi bila kau faham apa daripada Marxist punya term, supply value yang ada dalam tu extraordinary surplus kan, lepas tu ada absolute surplus kan. Jadi kau akan rasa Marxist lagi dapat terangkan dengan lebih tepat. Lebih senang nak faham. Yang Proudhon ni memang saya semak lah. Mungkin kerana pembacaan awal aku adalah dari skop pandangan Marxist. Aku mengaku lah, aku awal-awal lagi dari dulu ke. Aku awal-awal aku memang belajar baca Marxist, bukan anarkis Apabila aku faham Marxist, barulah aku faham Proudhon. Tapi sekiranya aku mulakan Proudhon, aku rasa aku akan terkapai-kapai terutamanya dalam bab surplus value. Dan aku rasa aku dapat menerangkan surplus value dengan lebih tepat secara berdepan daripada menulis. Dah habis. Aku malas nak cerita. Lagi soalan. Semua tak faham. Tak, memang yang diceritakan ni adalah diterangkan secara detail. Dia terangkan secara detail mengenai tuan tanah tau. Bagaimana tuan tanah tu, buku tu kan, kalau kita nak ambil yang ini aku ringkas tau, tu yang nampak pendek tau. Tapi kalau kita baca semua, dia punya point dia adalah macam mana orang yang landlord ni kan menindas kaum pekerja. Lepas tu lah, makanya busuk surat. Lepas tu nak fahamkan supply value daripada dia ada tulis supply value dia punya tu kan. Sampai berpuluh-puluh muka surat khas untuk supply value ke. Sampai last sekali kau lost. Apa dia tulis sebenarnya? Mungkin sebab aku tak faham dia punya, sebab bahasa yang dipakai oleh Benjamin R. Tucker awal-awal tu, dia pakai klasik punya English tau. Dia macam kau baca bro? Dia ni jangan cakap ya. Perancis kawan. Sebab aku nak tanya, dia asal usul land property ni mula di Scotland ke di Perancis? On the first place aku nak tanya lah. Land property mana-mana Mula first dia. Aku tak tahu kan. Dia berebak. Mula di mana? Dia berebak start di England. Sebab at end of feudal dulu, Feudal kuat. Masa zaman feudal, it's not property. Masa zaman feudal punya property konsep different. Dulu lord dia tak boleh jual tanah dia. Dia macam memegang amanah on behalf of the country or on behalf of ni. Hubungan lord dengan dia punya serf yang orang kerja kat tanah zaman feudal tu different. Kalau serf tak ada makan, lord akan bagi. So bila zaman datang je kapitalism tu, tanah dia jadi sewa tau. Hubungan orang yang duduk kat tanah tu dengan tuan tanah kena bayar dengan duit. Kalau dulu lain, dulu dia kerja kat tanah lot 3 hari, dia kerja kat tanah dia 3 hari. Apa yang produce kat tanah lot punya. Apa produce kat tanah dia punya. Hubungan dia dengan lot tu macam perhubungan dia lain dengan kapitalis. Zaman era kapitalism terus duit je. Kau boleh bayar sewa kau duduk, kau tak boleh bayar sewa kau belah. Tapi benda yang menyebabkan orang terpaksa sewa tanah tu adalah dengan dia panggil possession of the commons, iaitu state menghalau petani peasant menghalau petani kecil ni yang bercucuk tanam dan produce untuk themselves, halau daripada tanah ni bagarkan. Lepas tu menjadikan tanah ni milik individu lah. Yang kau cakap kebebasan dengan era liberalism tu, kebebasan dia adalah kebebasan bila mana diberikan pada kaum bourgeois yang non aristokrat untuk membeli tanah-tanah ni. That is kebebasan for the bourgeois. Sebab sebelum tu tanah adalah milik yang bourgeois ni, dia tak memiliki tanah. Dia hanya becoming trader. Lepas tu bila liberalism dibawa satu era yang mana now the bourgeois can buy and own land, which era feudalism dulu tak ada. Yang itu yang dipaham oleh Wan Saiful Wan Jan. Tak, Wan Saiful Wan Jan fikir kebebasan tu semua orang boleh beli tanah. Yelah, semua orang, but those who have money. Only benda bourgeois lah. So in reality tak ada lah benda tu kan? Tak ada. Sebab Lagi kau hutang lah. Sembang lah kan? sebab enclosure of the commons menyebabkan ada dua benda berlaku tau. Satu, tanah menjadi private property. Secondly, menyebabkan peasant terpaksa, sebab dah tak boleh cari makan dekat tanah tu, bukan milik dia orang kena pergi ke bandar. Dia orang kena pergi ke bandar sekarang ni. Dia orang kena ada duit untuk beli makanan. Macam mana nak dapat duit? Now they becoming worker kepada the new emerging capitalist class. So benda-benda ni the liberal, contohnya siapa nama ni, John Locke apa semua discuss benda ni dalam pamphlet dia. Adam Smith discuss openly dalam pamphlet, bukan dalam buku, dalam pamphlet dia. Tapi Khalid Jaafar tak cerita benda ni.
So Khalid Jafar, buku dia is philosophical book. Pamphlet zaman dulu tak ada apa, tak ada apa nama kita panggil ni, tak ada internet lah, tak ada blog. So orang bijak pandai dulu akan tulis dalam pamphlet. So pamphlet ni diedarkan kepada policy maker apa semua. So dalam pamphlet ni, sebab antaranya adalah apa, geng liberal tu, the liberal intellectual, tujuan dia adalah perlawanan antara the bourgeois lawan dengan feudal geng-geng feudal ni, aristokrat. So dia nak supaya geng bourgeois menang. Geng bourgeois the newly emerging capitalist class. Lepas tu antaranya nak bagi geng kapitalis menang ni, nak wujudkan kelas kapitalis, kena ada worker. Independent peasant takkan kerja punya 18 jam. So how you want to, macam mana nak menghasilkan pekerja? Kena meletakkan orang dalam keadaan destitute, miskin gila babi, baru dia sanggup jual tenaga buruh dia. Cara dia macam mana? Halau orang daripada tanah-tanah yang tidak dimiliki siapa-siapa, dia orang pergi ke bandar. Sekarang ni kat bandar macam kat KL, mana kau boleh bercocok tanam, mana kau boleh memburu. So dia orang terpaksa jual tenaga buruh dia. So benda ni support the newly emerging capitalist class, then supported by the liberal intellectual at that time. Tapi mengambil konteks waktu tu, liberalism boleh kata progresif lah waktu tu, not now. Siapa yang kata liberalism progresif now, dia ketinggalan 200 tahun. Okey, siapa faham? Yang dia kata tu, yang anak cakap tu sebenarnya bagaimana progress lah daripada tanah feudal, zaman feudal kepada kapitalis. Panjang bagaimana yang si Proudhon ni bengang lah. Proudhon ni cakap property theft lah. Satu lagi, Jerman bukan agak lambat lah. Dia penularan tanah sebagai private property tu agak perlahan. Zaman Marx masih hidup, ada satu tempat yang masa tu Marx jadi lecturer kat kawasan tu. Kawasan tu baru introduce private property, dan private property tu bukan owned by people tau, owned by the state. So state pagar kawasan. Mula-mula dia kata orang tidak dibenarkan memburu dalam kawasan tu. So orang dah kurang daging lah. Lepas tu last sekali sampai satu tahap dia kata orang sampai tak boleh ambil kayu api pun dalam tempat tu. Jadi siapa yang memiliki tanah tu sekarang ni, kayu api dulu, kayu tu dah memang ada. Sekarang ni tiba-tiba kayu yang selama ni free menjadi, orang kata apa, boleh menghasilkan duit kepada pemilik tanah. Benda ni dipanggil primitive accumulation. Primitive accumulation. Maksudnya akumulasi primitif lah. Kan kalau macam kapitalis, kalau nak buat kereta, dia kena ada at least kereta daripada tak ada. Ini benda dah ada, macam mana kau menjadikan dia satu bentuk capital. So benda ni datang ke private property. Macam nak terangkan macam satu lagi property kalau kita ambil gentrification yang kes kampung Cubadak kan, diorang yang buka, diorang yang duduk kat situ apa semua, tiba-tiba ada owner dia nak ambil tanah kampung Cubadak tu. Jadi macam mana dia ambil melalui state dulu. State tak bagi grant dekat orang yang buka tanah ni. Walaupun yang pertama sekali state janji nak bagi kat orang Cubadak untuk buka dapat grant. Tapi bila state tak bagi, tiba-tiba dia bagi dekat pemaju yang tak ada kena-mengena, yang duduk atas mana-mana kapitalis lah. Orang kapitalis lah. Yang syarikat ni tiba-tiba tanah yang dia orang buka ni milik orang lain sebab dia anugerah daripada state yang berdasarkan kapitalis. Faham tak? Ada lagi soalan? Properti yang ada pada hari ni boleh dicuri lah. Dia dicuri ke waktu sekarang tak, in time. Sebab tu ingat Abdul Rahman Limbong kata dulu, benda ni yang membezakan ni sejarah Abdul Rahman Limbong. Tapi daripada segi orang agama faham dekat Malaysia ni, orang Melayu agama, ustaz-ustaz faham, dengan orang macam kita faham lain. Bila Abdul Rahman Limbong kata semua tanah milik Allah, menurut ustaz-ustaz yang sekarang yang terasuk dengan kapitalisme tanpa sedar, pada dia adalah Abdul Rahman Limbong melawan cukai British. Sebenarnya bukan melawan cukai British, melawan British punya introduction adalah kepada private property. Pada Abdul Rahman Limbong masa tu konsep dia, siapa yang mengerjakan tanah dia. Bukan pasal soal bayar cukai pada British. Sebab British introduce satu benda baru, private property. Itu sosialis faham, tapi ustaz tak faham. Dan ustaz kata cukai adalah haram sebab dia terasuk dengan kapitalisme, dia tak boleh faham. Jadi kesimpulan, jangan dengar cakap ustaz. Nak faham pasal property.
Jadi anarkis dan komunis ni, sefaham aku, dia nak pergi balik pada zaman dulu. Maksud dia macam ni tak? Maksud dia sabar tu. Maksud dia macam keadaan zaman dulu yang mana, tapi pada teknologi yang ada pada hari ni. Cuma yang zaman dulu tu adalah, maksud dia semua orang boleh berkongsi balik. Seperti mana ketika dulu kita pakai sungai, pakai kayu api, mana ada kongsi kan? Maksud dia kembali pada zaman dulu tu bukan maksud dia kita musnahkan segala benda yang ada ni. Maksud dia kita pakai benda hari ni, tapi semua dia dah jadi satu milik bersama. Macam tu. Komunis dan anarkis dia punya goal dia. Aku tak boleh nak terangkan lah apa goal yang komunis maulah tapi lebih pada anarkis lah. Anarkis sebenarnya kita orang dah ada satu, kita orang panggil lah dalam, kalau anarkis library, kalau korang cari, dia ada dipanggil apa kat situ, macam apa orang panggil accept lah reality lah accept the reality. Ada anarki dia tak nafikan bentuk tu utopian, ada yang masih positif. Aku di kalangan orang yang pasif, yang memang pesimis gila lah. Memang aku tak percaya pun sebenarnya. Kau nak cakap aku memang tak percaya pun macam mana nak achieve benda tu tau. Sebab apa yang kau kena faham satu benda tau, Malaysia punya state kan, kat tempat korang ni lah, bukan tempat aku lah, tempat korang ni, negara korang ni kan, dia comprador state. Jadi kan, kalau nak berubah yang tempat ni macam kita nak berubah kan, kena negara maju ubah dulu baru kita ikut. Sebab kita memang, aku tak tahu nak cakap macam mana, aku memang tak ada idea kalau nak macam contohnya kan, dia cakap kat sini, ingat tau kan, cakap bahagian ketiga dia tu, yang berdasarkan animal sociability tu kan, aku cakap kan, yang dia percaya benda ni terjadi untuk zaman ni kan, apabila keadaan tu semua orang, kapitalisme dah tak ada, tapi masalah dia kapitalisme sekarang makin kuat. So aku tak ada idea macam mana nak buat. Tak, ini bila kau dah tak faham benda, cara dia tu, kau dah tak ada idea macam tu kan, apa macam yang kau cakap, nak goal dia tu, bila cara kau tak ada, kau nak goal apa benda kan, cara dia aku tak nampak kan. Jadi sebab tu aku pesimis macam ada anarkis kata dia bukan utopian kan, dia orang percaya boleh buat melalui revolusi. Macam tu lah Mao Zedong dia yang boleh buat. Mao Zedong dengan Soviet. Bila kau tanya aku tak tahu. Jadi bila kau tanya aku yang pasal ekonomi anarkisme sebenarnya dia macam ada anarkis, macam aku cakap, dia ada dua. Satu yang percaya betul-betul, yang kata dia positif lah, boleh buat kan, kalau kau percaya kau boleh buat kan. Macam apa lagu Nash apa kita ingat, jika kau fikir kau boleh kan, dia yang anarkis jenis macam tu kan. Tapi kalau kau tanya macam aku dah tahu keadaan dia macam mana, kita punya tu berbeza sebenarnya tau. Kalau kita nak, kalau yang boleh positif pun anarki yang dekat Amerika atau yang dekat Europe ni, kalau dia orang berjaya buat anarki, kita pun boleh buat. Dan Rojava, kena ingat Rojava boleh buat, kenapa? Sebab memang ada social revolution lah kat sana. Macam Malaysia ni nak revolution pejadah bakar tayar pun sibuk marah kan. Kau nak cakap apa? Memang tak boleh kan. Apabila cara tu tak ada, aku tak nampak nak achieve goal tu. Itu yang maksud aku. Sebab aku pun tak tahu. Pecah pintu McDonald pun haram ke? Aku tak tahu ya kau. Ada satu lagi. Nak je macam mana agama, macam mana syariah berubah secara dialektik menghalalkan pemilikan properti. Zaman Nabi private property tak ada. Betul tak? You use the land, that's yours. Kau tak boleh jual tanah kau duduk kat mana kan. Zaman dulu kalau kau kerjakan tanah kau, aku kerjakan tanah aku, engkau rajin banyak sangat pada aku pun hasil kau tak boleh lebih pada aku. Jadi accumulation of money tu, accumulation of wealth tu tak boleh berlaku macam kapitalisme ni. Kapitalisme katakan orang lain kerja untuk kau kan, kau kapitalis orang lain kerja untuk kau, so kau boleh kaya gila pada orang lain Lepas tu dalam Islam sekarang ni,
syariah sekarang ni lah yang berubah secara dialektik ni. Pemilikan property, private property tanah telah diterima halal. Betul tak? Kau bayang orang ni dia own 1000 acres of land sebab dia politician. Dia bukan rasuah, dia dapat secara halal. Dulu tanah milik kerajaan, lepas tu kerajaan tukar tanah tu, boleh jual, kerajaan jual. Dia beli harga 100. Macam pemimpas beli harga RM1,000 satu ekar. Dan sekarang jadi milik dia. Dulu tanah milik, tak ada milik siapa-siapa kan. Lepas tu katakan dia beli 100 ekar. Bila dia mati, tanah tu difaraidkan untuk anak dia duduk kat KL. Dihalalkan pemilikan dia, yang mana zaman Rasulullah pun tak ada. Nampak tak macam mana agama kan? Agama ni sebab agama ni, benda-benda syariah ni sebab zaman Rasulullah tak ada private property. Bila sekarang ni dah ada private property, dia nak ban, oh tak boleh lah sebab semua orang Islam, ulama semua pakai ada. Dia adapt. Nampak tak betapa futilenya agama ni? Kalau agama kau tak tengok spirit lah, kau tengok agama ni sebagai law instrument, tak boleh lawan. Kalau kau tengok agama sebagai semangat keadilan, tak apa. Ni tengok, oh curi potong tangan, dia tengok benda-benda macam tu, benda yang tersurat tau. Jadi dia buta dalam benda ni. Kalau kau nak tengok private property yang paling ni, kau pergi kat Ulu Langat, kau tengok orang kaya tak duduk kat tanah dia. Dia orang pagar kan, tanah 3-4 ekar dia orang pagar kan, dengan sungai-sungai dia orang pagar kan. Kau akan tengok orang asli akan lalu ikut tepi pagar tu. Dia orang tak duduk situ, dia orang duduk kat Taman Tun ke, kat mana ke. Dan halalan toiban. Tambah kalau kau panggil Harundin buat kursus kat dalam tu lah. Sekian, terima kasih. Jadi makna ya, kita kalau kita ada duit pada hari ni ya, kita nak mengembangkan modal kita beli tanah itu, maksudnya itu kesalahan dari sudut hukum sosialis. Dia macam ni lah. Kau hidup dalam sistem sekarang ni. Sistem sekarang ni, the dominant system is capitalism. Do whatever kau boleh kan. Satu lagi, jangan menghalalkan apa yang kau buat. Itu je. Sebab kau nak kena hidup, takkan kau nak mencuri kot. Janganlah buat macam bank Islam. Dah sah-sah riba, lepas tu nak pergi halalkan buat bank Islam kan. Buat je apa yang ini macam sosialis cakap kan, dia macam seorang sosialis cakap, Marxis, janganlah mencuri. Tapi kalau macam anarkis mencuri, pergilah mencuri. Senang cerita. Itu beza dia. Macam kita mencuri, bukan kita masuk, kita mencuri tu kan, kita curi pada orang miskin, bukan. Kita Robin Hood. Kita ambil daripada 7-Eleven, Mayday nanti, ya. Stalin buat macam tu, okey. Tapi dia orang tak ada benda tu, dia orang tak ada kitab yang macam kita. Dia ada kitab yang mana anarki cookbook, curi nak makan kalau lapar. Aku pun tak ingat. Dia ada 600 lebih kan, anarki cookbook, curi makan. Jadi kita boleh curi. Itu curi lah. Maksud aku anarki miskin. Memang anarki miskin. Mana ada anarki kaya. Kau maksudnya kau yang kaya lah. Kalau dia kaya lah. Mana ada. Okey, jadi dia nak mengembangkan modal ya untuk ni macam dia, tapi dengan cara yang sah daripada ideologi anarkis lah. Sah di sisi tu lah. Okey. Sebenarnya kau cakap kau kena faham satu benda tau. Macam Anas cakap tadi, mungkin penuh dengan bahasa buku kan. Aku kadang-kadang pun semak kepala kan. Ni aku cerita kau dari segi yang cuba aku ringkaskan lah. Aku cuba kita hidup zaman sekarang, maknanya kalau kau tak nak hidup, kau nak hidup macam yang betul-betul anarkis kan, kau akan mati kelaparan kan. Kau nak own tanah seperti yang kapitalis nak kan, kau terpaksa collect dana apa semua kan untuk kau beli tanah untuk hidupkan dalam anarkis lah. Tapi memang benda tu tak akan jadi. Sebab apa? Woi. Okey kalau aku dah pada menjerit lah, aku semak kepala lah. Kan. Aku sensitif sikit bab macam tu. Okey, apabila kita dah hidup dalam sistem tu, kita nak own benda tu, bila kita own dengan cara mereka, macam dia kata tadi, halalkan benda tu tak nak apa. Bila kau hidupkan macam kau nak beli tanah tu, kau dah hidup dalam sistem tu lah. Jadi memang tak ada cara melainkan kau ceroboh tanah tu.
Macam anarkis sekarang buat, dia dah hidup dalam sistem. Macam yang Brodon ke cakap, Bakunin ke cakap, apabila dia dalam state yang macam-macam kat China masa Mao Zedong buat apa Stalin, boleh time tu. Macam Rojava kan, macam apa Zapatista nak buat dekat apa Mexico, boleh. Bila kau tak ada benda tu, kau tak nak iktiraf tau. Tapi sekarang ni kau dalam sistem kan, bila kau duduk dalam sistem Malaysia yang mana sudah pekat kan, yang mana tak nak berubah memang tiru bulat-bulat mereka, kau nak buka tanah yang seperti yang kau cakap tadi kan, nak buat tu pun tak boleh, melainkan kau ceroboh. Sebab tu aku kata macam anarki dia boleh curi kan, kau curi tanah, kau buka apa semua kan. Itu je lah cara dia. Kau nak beli, sama juga, kau jadi kapitalis juga. Tak boleh jadi je lah kapitalis, tapi ideologi anarkis. Orang kata dalam bahasa Islam dia tipu sunnah. Daripada cukup press. Belajar daripada cukup press. Cukup press mula dari bawah. Kau dah tanah kat Malaysia ni, kau macam mana kau kena ada duit beli. Okey, kau buatlah, kau anarkis ke, kau komunis ke, kau seorang sosialis ke, kau kena ada duit untuk beli. Kau dalam sistem. Apabila kau guna duit kau untuk beli, kau pun sama. Dia dah tak jadi anarki lah. Tak pure lah. Jadi kalau kau nak benda tu macam anarki punya cara, bila dia adapt kan, macam mana adapt, kau ceroboh je lah tanah tu, buat pergi mati lah sama dia orang. Jadi kalau kita ada modal dan kita membuka kilang, yang orang bekerja dengan pada kita, tapi ada logik, ada left, tidak kiri lah, tak kisahlah apa sosial dia ni kan. Dan kita buka kilang kita. Lepas tu kau derma lah kilang tu untuk ke semua. Tak kisahlah, maksudnya adakah macam tu bercanggahan dengan sosialisme? Macam tak lah, dan kau punya, kau buat lah apa yang kau nak buat, canggah benda. Bukan, maksud aku bila kau ada kilang, okey, kau nak buat sistem dalam kilang kan, yang mana dalam kilang tu dia, kilang kau keuntungan dikongsi bersama, dah cukup lah. Tapi ada ke kau berhutang berjuta-juta dengan semak-semak ni, tiba-tiba kau nak fikir bayar hutang, tiba-tiba kau nak kongsi dengan pekerja. Sistem tu sendiri yang dia drag kau untuk berhutang supaya kau tak boleh amalkan sistem yang lain. pada hari ni orang menjadi kapitalis secara terpaksa kan. Memang terpaksa lah. Itu Kiri jubur dia. tak ada lah masa tu. Masa dia untuk kau ada kapital dan nak buat perubahan ni, salah. Ada juga yang pernah buat tau. Kalau kau tengok dekat Top down. Revolusi top down. Komunis. Kalau nak tanya. individual. Tadi Ben cakap kalau buat kilang, lepas tu misalnya kata yang kerja tu pun tak kisahlah siapa anarkis ke apa tadi kau cakap kan. Tapi kau cakap kalau anarkis tu kau cakap dia tak ada ikut undang-undang, dia orang kerja ikut masuk ikut suka dia, macam mana? kau bongok. Aku dah tadi dia cakap mutualism, mutual. Ni lah. Tak dia soalan dia menyakitkan hati tau. Aku dia macam ni. Dia panggil mutualism. Okey, kau dengan aku buat kilang sama. Buat satu, katakanlah buat cukup press, buat buku. Kan? Tiba-tiba kau datang lambat. Kau janji buku apa? Kau nak ke? Kau dah janji dengan aku. Mutualism. Kau dah janji dah salah. Dia tak ada, dia berdasarkan kepercayaan yang fleksibel. Respect. Lepas tu bila kau cakap kat situ, kau datang lambat, macam kata ikut datang suka hati, kau ganti lah balik masa kau. Boleh buat benda tu. Kau ada cakap pasal agreement tu. Konsep Agreement lah, mutual lah. Agreement tu boleh yang dipersetujui bersama. Dia bukannya yang mutamat tau, dia fleksibel. Peraturan dia, agreement tu semuanya pun bawah. Sebenarnya anarki masih percaya pada agreement lagi lah. Lah. Soalan sekali. So kalau tiba-tiba orang anarkis tu buat agreement dengan bank, Dah aku tak nak aku malas nak jawab soalan dia. Tak, masalah sakit hati tu. aku tak tahu anarkis sebab apa tau. Soal anarkis tu,
dia buat agreement bank. So dia punya macam PTPTN lah, wajib bayar. Weh, butuh. Dalam lelaki tak ada hutang, bongok. Tak ada hutang. Yang liberal, yang apa, the sanctity of property rights and also the sanctity of contract. Ada benda yang pecahkan lagi kan. Agreement tu ikutlah. Kalau kau nak pecah ke kau tak nak pecah, kau orang sendiri lah yang decide. Kau orang mutual. Dia bebas. Kau ikut kau lah. Dia tak ada fix tau. Dia bukan macam kata dah tahu kerja pukul 8 pukul 6 balik kan, yang fix. Ni tak ada. Dia okey, kita janji pukul 8, kau datang pukul 10, tak apa, kau ganti lagi 2 jam. Hari-hari boleh berubah. Fleksibel. Itu yang lain kasnya lah. Boleh faham tak? Begitu juga dengan gaji ke apa kan. Hanya untung kan. Kalau ni macam yang kau cakap tadi, untuk milik, kau cakap macam nak pinjam beli tanah ke apa kan, agreement untuk beli tanah kan. Dah tak percaya pada tanah, nak agreement berjadah je. Tanah tu dah memang bebas sebenarnya. Untuk siapa-siapa saja miliki, kau buka, kau lah yang ambil hasil. Bila kau beli dengan berhutang, kau tak ada dalam anarki dah. Kau dah lain. Sebab tu aku semak. Kau dah ambil sistem lain. Lepas tu yang kau percaya tu sebenarnya dalam liberal atau kapitalis punya sistem lah. Saya nak tanya. Tanyalah. Okey. Memang dikenal kan. Jangan mengaku dah tak jawab. Okey. Saya sebenarnya adalah orang panggil saya ni sebagai nomad sebab saya tiada tempat. Sebab saya tiada tempat tinggal dan tidak mempunyai harta dan sentiasa berpindah randa. Kadang-kadang di Gombak, Putrajaya, Seremban, Ceras ataupun Kampung Baru. Saya menurut saya cuma saya tidak ceroboh. Tapi bukankah faham anarki ni akan membuatkan, dan saya telah merasa menyebabkan produktiviti seorang itu menurun. Jadi bagaimana nak meningkatkan produktiviti anarki itu sendiri untuk menghasilkan satu kualiti kerja yang bagus? Macam dengan perbudanan orang bertanya itu namanya ikhtiar hidup. Ikhtiar hidup. Tak, dia bila kau cakap pasal tu kan, aku sebenarnya aku nak tanya dulu. Yang kau kata kau hidup secara nomad ni kan, kau homeless Saya bukan homeless, tapi saya duduk rumah. Dah. Cuma dah saya buat apa, saya nak bayar sewa rumah. Saya nak duduk. Yang penting saya Kau squat lah. Kau squat daripada makna kau squatters lah. Kau duduk rumah kosong ni, kau ambil awet cun. Lepas tu aku tak boleh lah pilih aku sayang betul. Macam mana aku mau cakap kau, macam mana nak tingkatkan kau punya produktiviti kan, dari segi anarkisme kan. Itu diri kau lah. Kalau tu kau sendiri lah. Kalau kau kurang produktif, kau kena jengkau ni. Kalau kau nanti kau duduk lah, kilang ramai-ramai. Masih dia ada Yang itu macam dia cakap lah, kau boleh duduk secara kolektif. Tapi kalau duduk secara kolektif, maksudnya kita terikat. Dan saya terikat. Sebab saya macam anarkis. Saya percaya pada diri saya, kebebasan diri saya. Saya tidak mahu bersama dengan sesiapa. Yang penting ni hak saya untuk hidup. Tu bagaimana pula nak mengekang. Adakah bila kau kena faham lah, kalau individual, walaupun kau ada seorang individual yang kau cakap ni sebenarnya individual. Kalau kau individual pun, kau dalam satu benda kau tak ada respect. Dalam individual kau ada respect. Maknanya kau tak boleh. Kalau kau seorang-seorang, kau ego kan, macam Sterner cakap, dia seorang yang ego. Apabila dia tak respect, dia beruk. Dia panggil kau beruk. Bila kau tak ada respect kau. Yang membezakan seorang yang ego dengan ni, kau ada respect. Walaupun kau pentingkan hak kau akan bincang dengan orang tu. Tapi kalau bila kau buat seorang-seorang, tapi maksud aku kat sini, kau nak meningkatkan produktiviti kau tu, itu kat kau je sebenarnya. Suka hati kau lah. Kau nak bagi masa kau macam mana, kau nak tingkat produktiviti kau macam mana. Itu kat kau lah. Dekat masyarakat lah produktiviti kau tu. Itu je lah. Jangan benchmarkkan masyarakat nak apa untuk produktiviti tu macam mana. Maksudnya dia jangan ikut cakap
masyarakat lah. Ikut diri kau lah. Productivity tu kau sendiri yang tentukan lah. Macam aku tarif kan productivity aku. Satu malam aku dapat baca buku. Aku dapat tulis. Tapi kau cakap tu dalam individualistik lah. Bukannya Boleh muncul lah. Apa yang aku cakap? Jadi anarkis ni ada dua jenis lah. Berdasarkan yang aku faham. Jadi anarkis yang pure individualis, dia tak fikir pasal orang lain, fikir pasal dia saja. Lepas tu anarkis yang sosialis, yang fikir pasal orang lain, peduli pada orang lain. Dia bukan peduli pada pasal orang lain. Dia panggil untuk achieve benda tu. Nak achieve matlamat kau. Macam seorang individualis, dia seorang boleh achieve matlamat. Kalau macam yang sosialisnya komunisme ni, dia ramai-ramai untuk achieve. Macam sindikalisme ni, dia ada ramai-ramai kan, yang kilang ke kilang apa semua yang sindikal ni, dia orang ramai-ramai untuk achieve benda tu. Individu tak nak fikir lah pasal benda-benda lain. Dia akan fikir dia saja lah. Tak, mestinya kau kena ada respect lah. Individualis lah. Individual pun ada respect lah. Dah, ego dia ada, tapi ego dia berdasarkan respect juga tau. Kalau ego tanpa respect, kau beruk. Kau adalah, dia panggil ape. Setengah panggil ape. Sebab bila kau buat seorang-seorang je, dia beza tau, individualistik dengan selfish. Masalahnya orang faham individualistik tu adalah selfish. Selfish. Bila kau duduk sana free, kau duduk dengan orang orang lain bayar, lepas tu kau pindah, kau tak apa bayar ni, orang lain bayar kau selfish. Tu bukan individual. Dia ada benda beza term lah. Kau nak kata individual, tapi dalam masa sama kau kena hormat orang tak. Orang pun dia individual tak kan? Untuk achieve matlamat tu, okey, apa matlamat kau nak duduk rumah kan, nak bayar sewa apa ke kan. Semua orang ada benda tu. Tu je lah. Aku suruh Anas tengah balik pasal Abdul Limbung dia. Dia nak suruh kau tengah Abdul Rahman Limbung. Walaupun sebenarnya media kan, dia orang duk pakai Abdul Rahman Limbung tu janggut. Tu janggut lain. Okey lah, tanpa lentak. Masyarakat Melayu dulu tak ada property rights. Kau buka tanah tu, tanah kau lah. Kalau kau belah di tanah tu bukan kau punya. You have the rights on the land as long as you use. Engkau berhak kat atas tanah tu selagi kau guna tanah tu. Sekali bila British datang, British bawa satu benda, property rights, pemilikan tanah secara property rights. Benda ni British buat dekat negara dia dulu. Menjadikan peasant, petani-petani kecil ni jadi terpaksa bekerja. Jadi British buat benda macam tu. So British bila dekat tanah jajahan dia buat benda yang sama lah. So Abdul Rahman Limbung menentang lah benda tu. Dia kata tanah semua milik Allah tu. Tapi kalau menurut Ustaz kata apa Abdul Rahman Limbung, tindakan Abdul Rahman Limbung tu adalah kerana menentang percukaian. Sebab aku ada tengok forum baru ni, liberal mana Mangkuk Ayun lah, dia tulis liberal Islamis lah aku rasa. Cukai dalam Islam Abdul Rahman Limbung lebih kurang itu lah. Abdul Rahman Limbung bukan menentang cukai per se, dia menentang private property tu, konsep private property. Sebab kita duduk dalam dunia yang private property ni, kita lahir-lahir dah ada. Jadi kita ingat zaman Abdul Rahman Limbung tu samalah, cumanya dulu ada private property. Cuma dulu konon cukai bayar kat sultan. Sekali tiba-tiba datang British, private property, British nak minta cukai kat dia. No, British introduce private property. Yang tu yang Abdul Rahman Limbung marah tu. Kan, bukannya menentang cukai per se, private property, the concept of private property. So sebagai kalau leftist, yang kalau kau faham the anthropological even the history of private property, kau akan nampak apa yang ditentang oleh Abdul Rahman Limbung. Tapi kalau kita tak faham kan, kita ingat Abdul Rahman Limbung ni ulama, dia agama, mesti berkaitan agama lah dia melawan tu. Semua berkaitan agama. Dia berak pun berkaitan agama. Problem lah. Itu dia tak nampak tau. Jadi sebenarnya bukan kat Malaysia aja, kat satu dunia pun macam tu. Yang kata kat Pakistan, kawan aku nama Farouk Tariq tau. Dia President of Awami Party. Last 2 years dia buat tunjuk perasaan besar-besaran dekat Pakistan di kalangan petani-petani miskin. Pasal kat Pakistan banyak bonded labour. Dia macam feudal lagi, tapi bukan feudal juga, sebab dia orang kena bayar. Petani ni nak makan, dia kena bayar sewa pada tuan tanah. Dan tuan tanah ni adalah pasha tau, daripada zaman dulu lagi, keturunan dia orang ni, anak-anak tuan tanah sekarang dah duduk kat London apa semua.
Lepas tu aku tanya dia, bukan ke Pakistan masa dia nak berdekar dengan India dulu, both country konon-konon dalam perlembagaan dia, konon-konon lah, dia menjanjikan akan buat land reform. Kita macam Felda tu is land reform, land reform is very communist. Lepas tu Awami Farouk tarik kata kat aku, dia cakap yang menghalang land reform terjadi di Pakistan adalah fatwa daripada Al-Maududi. Sebab Al-Maududi kata private property tak boleh disentuh, dan menyebabkan sampai sekarang ni tanah-tanah subur di Pakistan dikuasai oleh keluarga tertentu. Dan keluarga ni juga sponsor madrasah. Orang dah miskin, tak boleh nak pergi sekolah, pergi madrasah. Pergi madrasah, disuntik dengan benda bangang ni. Kau faham tak? Nampak? Pondok disponsor oleh stern orang kaya. Patutnya pergilah sekolah kerajaan. Orang kaya nak insaf, dia buat sekolah pondok, dia menjahanamkan orang lain. Itulah cerita dia. Sama juga kat Pakistan. Dia duduk kat London, tapi sebab nak masuk syurga punya hal ke apa ke, ataupun nak membohong orang, dia control the land, dia buat madrasah. So nak break the system tu, Al-Maududi tak bagi. Dan Al-Maududi ni sangat diguna pakai oleh ramai Islam, political Islam. Faham? Ada apa? Okey, habis. Yalah, bagi tanya lagi. Saya nak bawa agama. Tak nak lah bawa agama. Dia ni masuk agama, aku menyampah betul lah. Aku semak. Memanglah ada kaitan. Memang ada kaitan, tapi sebab aku tak nak masukkan unsur agama dalam kepala otak aku lagi. Aku nak balun. Dia nak balun. Tujuan dia kau nak kait kan. Sebab tu aku jadi semak. Betul lah orang cakap. Yalah, tapi aku menyampah. Kau nampak tak macam mana agama Diguna kan. Candu. Awet cu. Islam kan semua. Dia macam ni lah. Dah. Kau jangan lapor sangat. Okey. Gila kau. Aku sayang penis aku. Kau gosip aku kan Aisyah kan. Kau gosip aku kan. Tahu tak ya? Okey, dia macam ni lah. Zaman dulu masyarakat tak kompleks. Jadi bila datangnya agama tu, satu major changes dalam masyarakat lah. Zaman era kapitalism, dia bawa satu benda tu, dia panggil modernity. Kapitalism bukan budaya Eropah. Budaya orang Scotland pakai kilt. Kapitalism bukan budaya dia. Kapitalism is something new. Kapitalism boleh dilaksanakan di banyak-banyak negara. Benda ni kita panggil modernity. Contohnya buat kilang. Kilang bukan budaya Europe, kan? Tapi kapitalism introduce kilang. Kilang boleh dibuka di Malaysia juga. Benda ni modern. Bukan adat, bukan budaya mana, bukan budaya barat, bukan apa. Begitu juga kapitalism, bukan adat barat. Dia adalah bila peralihan kepada kapitalism, benda tu kita panggil peralihan kepada era moden. Itu yang ada postmodern, konon dah tak ada ideologi lah. Itu yang postmodern tu. Benda ni adalah modernity. Jadi bila modernity ni, bawah modernity ni, faktor utama yang menyebabkan manusia macam kita semua ni, kenapa kau nak makan teh tarik, kau kena beli, kau nak ni, adalah kapitalism. Adalah apa, sistem ekonomi lah. Kita ambil secara keseluruhan. So ekonomi mencorakkan banyak kehidupan moden. Agama dulu tak ada benda-benda ni. Agama lu kau itik, kau tak nak sendiri apa semua kan. Kau tinggal semayang apa semua. Jadi kau daripada tak semayang, kau semayang something, satu benda yang apa, perubahan besar dalam hidup kau lah. Tapi kapitalism ni perubahan besar adalah bila kau sakit, kau tak ada duit nak pergi hospital. Benda ni bukan agama baik. Agama tak boleh menjawab soalan ni. Kau kena understand modernity, baru kau boleh menjawab kepada permasalahan ni yang diterbitkan oleh sistem bawah modernity ni. Kalau kau merujuk ke zaman Rasulullah, tak ada. Rasulullah berak berkata, sebab zaman dulu tak ada jamban. Jamban ni baru invention, modernity. Zaman Rom ada jamban, tapi aristokrat je lah berak dalam jamban. Jadi berak berkata ni adalah sunnah. Tapi kita tahu bukan Rasulullah teruk, tapi zaman dulu tak ada jamban. Betul tak? Jadi kita kena differentiate mana satu yang relevan, mana satu tak relevan. Contohnya pakai jubah. Pakai jubah adat Arab, bukan adat kita. Not even sunnah. Bukanlah Nabi zaman tu ada seluar, ada gown, ada jubah, ada kain pelikat. Nabi rasa, I pilih jubah. Bukan. Semua orang pakai jubah zaman tu. Pakai seluar moden, bukan budaya barat. Tu kita kena faham. Jadi bila kita kata, kita kena bezakan apa satu budaya yang memang budaya macam, contohnya budaya kita lah, kita kahwin, ada persandingan, tu budaya Melayu. Orang putih tak buat macam tu. Tapi bila perkahwinan daftar, itu moden. So benda-benda kita kena bezakan. Kadang-kadang orang tahu, budaya barat, ekonomi barat. Tak ada, bukan. Jadi selalu kita kabur benda ni.
Sebab kita dibutakan oleh, sorry to say, political religion, political agama, memalatkan keadaan. So dia merasakan seolah-olah yang dalam Quran tu ada jawapan kepada semua benda. Dalam Quran mungkin ada jawapan kepada semangat hati kau, apa yang perlu jadi, tapi bukan jawapan kepada social construct yang berlaku selepas modernity. Macam contohnya, kita bercerita bab private property ni, satu benda yang bukan susah. Cuba pergi tanya ustaz. Bukan pasal ustaz bodoh, pasal dia deviate dia punya perbincangan dia. Ustaz akan kata, aku dah bincang private property dengan dia. Rasulullah, zaman Rasulullah ada private property. Contohnya yang anak yatim yang Rasulullah beli tanah dia masa unta duduk tu kan. Itu private property. Tapi hadis tu tak jelas. Kita tahu tak yang anak yatim tu duduk kat situ ke tak duduk kat situ? Kita tak tahu. Dan pasal benda menatang anak yatim tu dipergunakan untuk menghalalkan private property tanah beribu ekar dipegang oleh aristokrat Muslim, oleh ulama. Hadis berlaku sunnah dihalalkan tanpa ikut konteks. Sebab tu kita perlu menentang politikal agama. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tak, bila ustaz bagi ceramah kan, kena semangat sikit. Terima kasih ustaz. Nanti lagi. Tak ada, mana ada private property less than 300 years ago, baru. Bila ustaz cerita dalam Islam ni private property, aku sangat menyepak. Buku private property itu liberal introduce private property, spread through capitalism. Dulu possession, tanah kau punya, kau duduk atas tanah, that is your possession. Private property ni benda yang kau tak duduk sini, kau boleh beruntung atas benda tanpa bekerja. Macam yang maksudkan Proudhon tadi pun dia macam tu. Dia ada dua. Satu property, satu lagi possession. Memang dalam tu mana tu. Sawah kat situ, kau makan, kau jual hasil kau, possession. Tapi kau ada 1000 ekar tanah, orang lain bekerja, kau relax kan? Walaupun kau dapat secara faraid halalan qaiban daripada ni, dihalalkan oleh ulama semesta alam ke apa, that is private property. Dan benda tu kau dapat tanpa bekerja, yang zaman Rasulullah tu tak ada. Susah nombor kalau ada. Maksudnya possession tu maksudnya kalau kau ada rumah, kau ada tanah, itu possession. Kau ambil manfaat pada tanah tu. Katakan kau ada 100 biji rumah, kau sewakan rumah tu, kau relax, tak buat apa, kau dapat untung from rent, that is private property. So kau tanpa bekerja tau. Tapi kalau ada 2 rumah, tak, tengoklah. I mean tak ada, konsep ni dia bukannya satu benda yang strict tau. Kau tengoklah, kalau 2 rumah kadang kau pergi habis duit bayar bank je pun, bukan kau buat apa pun. Kau bagi sewa orang 300, kau kena bayar bank 400. Tak ada apa, kau tak dapat manfaat pun. banyak lah. Kadang-kadang ustaz ni dia ada tanah 3 ekar je. Lepas tu kita nak give private property, kita pun tahulah kalau kau dah ada more than 10 acres, kita faham lah keadaan ni. Tapi dia konon-konon dia perasan dia boleh nanti one day ada 100 tanah. Jadi kau faham dia ada 2 sebenarnya. Dia private property, lepas tu possession. Memang betul. Proudhon pun sama. Jangan duk mandai-mandai benda orang. Ustaz, private property adalah Islam. Dia masih lagi tak puas hati lagi apa. Aku jual tanah. Dia berdasarkan sistem kapitalis. Dia Pengalaman kan? Ni yang pengalaman orang kapitalis pula. Jual tanah terus. Aku jumpa banyak Islamis yang memang macam apa Anas cakap, sebiji. Nak buat jangan halalkan. Tapi jangan duk menghalalkan. Tapi aku jumpa banyak Islami lepas dapat untung kan. kaki kencing banyak. Tapi janganlah kata benda ni dalam Islam, macam nak buat bank, buat je lah bank kan. Apa yang nak Jangan Islamkan benda tu kan. Kata macam contohnya kau buat bank kan, lepas tu kau rebrand balik kan kapitalis tu kepada Islamic apa semua. Lepas tu charge lagi mahal motherfucker kan. Dinastik yang mana mekanisme dia kat sini kau tanya mana pada syariah, aku cakap betul tu sebab bidang aku. Kau tak faham mekanisme bank, betul tak? Dia mensyariah dinastikkan benda. Nak cerita tak yang pengalaman kena halang dengan Ustaz Zahrudin? Malah tak payah malah. Zahrudin tu sekarang ni pun dia tak banyak cakap sepengen, betul tak? Dah kena banyak. Dah kena taruh. Dia masalah dia Zahrudin kan. Dia cerita Okey, dia macam masa tu kan, dalam apa yang dikatakanlah kononnya Islamic financing kan,
Dia tak dapat selesaikan masalah yang keadilan tau. Sebab kalau kau tengok dalam Islam kalau yang korang duk bangga-bangga dengan Islam korang kan kan dia apa mengampus lah. Itu lagi lah kan. Tolong ngaku terus. Okey. Dia orang cakap dalam yang benda tu Islamik dia orang tak fikir satu benda tau, keadilan tau. Contohnya macam yang Zaharuddin kan, dia tak boleh settlekan contohnya kau hutang rumah 30 tahun. After 29 years dia gagal bayar, rumah tu kena lelong. Dan rumah yang kena lelong tu pada harga 29 tahun tu, bukan pada harga yang awal. So they already make profit tau daripada pinjaman tu. Kalau dalam Islam kau kena bagi balik apa dengan modal yang orang bayar ni kan. Dia panggil modal lah, kau buat untung kan. Kau bagi balik yang kau dah bayar ni, yang mana cukup lah yang dia dah bayar kan. Profit kau ambil lah kan. Ini tak, rumah possess kau ambil, duit dia pun kau ambil. Jadi benda tu kau dah salah. Jadi satu lagi yang bukan Islam pun, dalam yang dikata conventional economic kan, untung bank kita tak panggil profit tau. Kita ekonomi segelakan sebagai rent. All bank dia macam ada tanah lah. Dia dapat charter daripada central bank, akta bank. Dia bukan niaga macam kita ni. So dia boleh buat kredit, dia bagi sewa kredit, dia charge rent on the credit. So keuntungan bank dalam bahasa ekonomi dia panggil rent, dia tak panggil profit. Tiba-tiba bank Islam boleh balon lagi kata profit. Lepas tu Islamic money market tak payahlah, it's exactly LIBOR. Okey. Ni macam saya cakap kan, apabila kau dah buat untung kat situ kau punya rent kan, kau kenapa kau nak ambil, lepas kau dah ambil rumah tu kau jual lagi? Islam ke gitu? Lepas tu beza rent ni, rumah dia kau rampas. Jadi kan itu yang cakap yang Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman, dia tak boleh settlekan benda tu. not only benda tu, macam-macam semua. Aku baca blog dia. Tak, yang aku cerita ni kan, pasal apa dia halau aku. Pasal dia Sebab soalan ni dia cakap, aku cakap kat dia dengan Zaharuddin masa tu kat seminar dekat Care Central. Aku cakap, if you cannot address this, don't call it as Islamic financing. You pakai benda ni sama je dengan conventional kan. The only difference is you make a lot more money than conventional. Kau buat benda tu, kau halalkan benda tu. Jadi kan dia hanya cakap hadis palat lah. Dia kata lain sekali awak boleh tolong tak menghormati majlis saya. Dah aku cakap fuck you. Dah lah bayar. Memang kena sebut apa dekat dia orang ni, be direct. Be direct sebab dia meneraka kita direct kat dia. Masalah dia salah tafsir konteks tadi. Yes, correct, konteks. Fahami konteks tadi. Sebab tu bila sampai hari ni dia ban aku tau. Sebab tu bila kita cakap bahawasanya the major force dalam dunia sekarang bukan agama. Agama akan digunakan untuk menghalalkan the dominant force. Kita dah cakap banyak kali, tapi dia orang no kita buat ikut agama lah sekali. Dunia sekarang dekat Amerika dia ada panggil satu benda pasal pinjaman rumah. Dia panggil benda, dia panggil apa, jingle mail, surat jingle lah. Maksudnya pasal tahun 30-an dulu, apa yang berlaku dekat yang dikata possession rumah apa semua dah berlaku kat US dulu. Kegawatan tahun 20-an dulu, subprime loan crisis yang berlaku kat Amerika sekarang dah berlaku zaman dulu. Jadinya government create a law after that. Masa apa dia panggil, masa aku tak ingat law, tapi they call it jingle mail. Maksudnya kalau harga rumah kau beli dengan bank, katakan kau hutang bank RM500,000 kan, kau dah bayar loan sekali, bank lelong rumah tu dapat RM300,000 je. Kalau kat Malaysia ni kau kena bayar that difference kan, 200,000. Tapi dekat Amerika no, 200,000 tu kau tak perlu, kau hantar kunci kat bank. Kalau bank proses rumah kau, dia lelong, dia dapat lagi sikit, dia tak perlu compensate. Sebab apa? Itu kesalahan bank. Siapa suruh bank patut lagi terror pada orang, lagi faham apa akan berlaku masa depan. Bank ni salah lah. Itu bank kafir kan, bank kafir laknatullah yang dikata Yahudi tu. Apa yang bank Islam buat, aku cakap betul dekat England tak boleh buat, sebab bank Islam boleh di-charge di bawah usury law. Pasal tu tak ada Islamic bank dekat Australia. Sebab tu payah nak ada, tak ada Islamic bank bagi loan dekat Australia. Kuwait Finance House nak buka, boleh buka office kecil je, sebab dia ada usury law, yang mana Islamic bank punya conduct is part of the usury's interest. Apa yang Islamic bank buat is just a law gymnastic, mekanism tak change. Kalau kau perasan penasihat syariah semua tak pernah cerita pasal mekanism.
Dia cerita seolah-olah macam bank Islam ada 1 bilion, macam mana nak bagi 1 bilion loan tu secara Islamik, nak kutip balik secara Islamik. Mana, how the money being created, apa semua dia tak pernah cerita. Aku boleh ingat dia tak pernah cerita mula-mula pasal dia orang bodoh, bukan bodoh lah, pasal dia orang saja nak menyembunyi. Tapi bila aku borak dengan yang tengah buat PhD Islamic Economics, aku come to realization dia orang tak tahu. They have no idea, sebab most of them dalam bidang law, betul tak? Dalam bidang syariah. Dia orang dalam bidang syariah, dia tak tahu the mechanism of banking, dia orang tak tahu. So dia orang anggap benda ni macam ni lah, macam aku bagi loan kat kau 300,000 cara Islamik, kita sign, nanti aku balik-balik. Bank pun macam tu. Bank pun macam tu. Dia tak faham credit creation, dia tak faham money market, dia tak faham reserve account, dia tak tahu macam mana the conduct of central bank. Dia tak tahu. Benda ni tak susah. Okey, habis lah. Kalau tidak bagi dia sampai pagi besok kita tak balik. Okey, okey lah. Betul lah. Bye-bye.